Kopi Vosian, Izoi Tasha Jonis Mijol, Mempai Dio Zudut BTTV, Sodop Diti. Sempena sambutan Hari Malaysia, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mahu rakyat pelbagai kaum di Sabah terus mengeratkan perpaduan kerana keharmonian kaum adalah tonggak kemakmuran dan kemajuan negeri ini. Saya berharap usaha yang telah dilakukan di mana untuk bukan hanya membenteras kegiatan COVID-19 ini, yang penting juga tidak kurangnya ialah untuk memastikan supaya penyatuan rakyat ini dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa. Bukan hanya di peringkat yang kita dewasa, perlu juga bagi kita menerapkan nilai-nilai ini di kalangan generasi anak-anak kita, anak cucu kita. Terapkan di peringkat sekolah-sekolah, di peringkat pusat-pusat di mana ada ramai penyatuan rakyat, perpaduan rakyat di semua peringkat supaya memanfaatkan landasan itu. Bukan hanya sekolahnya, sokannya, berbagai-bagai supaya dapat kita tingkatkan perpaduan rakyat di kalangan negara kita tidak mengira Lautan Cina Selatan. Walaupun kita dipisah oleh Lautan Cina Selatan, tidak bererti bahawa kita tidak sayang dengan rakan-rakan kita dari Semenanjung itu. Kita sayang, kita ingin memupuk penyatuan perpaduan. Dalam kita ingin memupuk penyatuan perpaduan, kita juga perlu tingkatkan keseimbangan pembangunan yang ada di negara ini untuk memastikan supaya kita dapat melahirkan kesetiaan penyatuan rakyat yang ada perpaduannya oleh kerana ada perbezaan-perbezaan yang lain. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC hari ini. Mengenai tarikh 16 September, Muhammad Syafiee berkata, tarikh ini sangat penting bagi mengimbau sejarah pembentukan Malaysia yang menggabungkan wilayah Sabah dan Sarawak dengan Tanah Melayu. Cukup besar artinya bagi kita rakyat Malaysia ini. Cintakan negara kita bukan hanya mendedangkan lagu-lagu yang boleh menyemarakkan semangat kita. Tapi kita sanggup berbakti, curahkan tenaga sehingga nyawa kita semata-mata untuk ingin kita lahirkan. Bahawa negara ini perlu ditanam dengan nilai-nilai yang kita katakan kecintaan kepada negara tidak membatasi kaum dan agama mereka. Penting bagi kita untuk meneruskan perjuangan orang yang terdahulu daripada kita. Mereka bertungkus lumus, tidak mengira penat lelah mereka, semata-mata untuk ingin melihat bahawa kita terlepas daripada belenggu penjajahan. Alhamdulillah, hari ini walaupun berbagai rintangan, cabaran yang kita telah lalui, tapi kita akan berusaha sedaya yang kita mampu untuk memastikan supaya memupuk perpaduan rakyat. Bukan berlandaskan kaum, bukan berlandaskan agama, supaya usaha ini akan dapat kita besarkan, amal kita dapat kita perbanyakkan untuk membesarkan sebuah negara Malaysia ini. Majlis Sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Norlida RM Jasni. Majlis itu turut dihadiri timbalan-timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau dan Datuk Christina Liu serta barisan anggota Kabinet Negeri. Ia disambut secara sederhana dengan kehadiran 500 orang pegawai dan anggota perkhidmatan awam. Majlis dimulakan dengan upacara menaikkan jalur gemilang dan bendera Sabah oleh Tentera Laut Diraja Malaysia sambil diiringi dengan nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku. Acara diteruskan dengan upacara memotong kek, persembahan kuaya oleh Perbadanan Pinjaman Sabah, persembahan khas cerita Bayu Merdeka oleh artis kebudayaan dari Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Selepas Hari Penamaan Calon Sabtu lalu, Ketua Menteri memulakan kempen PRN Sabah dengan menjelajah pantai timur disusuli utara Sabah termasuk di kawasan majoriti Kerajaan Dusun Murut semalam. Datuk Seri Muhammad Syafiee yakin sokongan pengundi di kawasan majoriti Kerajaan Dusun Murut KDM terhadap Warisan Plus semakin baik. Presiden warisan itu berkata sejak mengambil alih tampuk pemerintahan, keterbukaan dan kehadiran masyarakat KDM dalam majlis-majlis anjuran kerajaan warisan dilihat semakin meningkat. Quite very open and very apparent in terms of their presence in many of our events.
that indicate and that shows that the support seems to be there, but I'm not so complacent with it. I'm yet to work harder and harder. I was yesterday in Matunggung, I was yesterday in Pitas and Tandik. Well, I saw how important the unity among them, irrespective of race, and they have already assured that they will throw their support. But I will go around again to ensure that we can realize the support coming from those group of people. Datuk Seri Muhammad Syafiee ditemui selepas sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau turut ditanya, laporan media menyatakan Parti Liberal Demokratik LDP mesra warisan. Katanya kenyataan sebegitu akan mengelirukan pengundi di peringkat akar umbi. Well, I don't know. They are contesting, fighting against us. How can we say that they are friendly to us? When they are friend, well, there's always a news, but one cannot just conclude that they are friendly to us. They try to confuse our voters on the ground. Please don't vote Ben. Vote Warisan, vote DAP, vote APCO, and vote PKR. Sementara itu, kempen selama 3 hari beliau di Pantai Timur sebaik saja proses penamaan calon tamat Sabtu lalu menyaksikan Warisan Plus mendapat sokongan padu daripada rakyat. Datuk Seri Muhammad Syafiee ternyata seorang pemimpin yang mendapat kepercayaan untuk mengetahui penyatuan rakyat Sabah dalam memastikan Sabah tidak lagi dibuli oleh pemimpin Malaya daripada Parti Malaya. Sebagai parti berbilang kaum, Warisan sedang membina momentum kuat menjelang hari mengundi pada 26 September depan. Di setiap tempat persinggahan beliau iaitu Sempurna, Lahad Datu, Kunak dan Tawau, Presiden Parti Warisan Sabah itu membawa mesej penyatuan rakyat Sabah untuk bangkit mempertahankan hak-hak Sabah yang dicuri, dirampas dan dinikmati oleh kroni pemimpin terdahulu. Ada 200, ada 100 masuk ke rumah, buka pintu. Pasal apa itu? Calon masuk. Apa dibagi? 100, 200. Tidak kaya kita dengan duit 200, bah. Mana mampu duit 100, 200 beli kereta itu. Tidak cukup untuk buat banglo itu. Maruah martabat kita orang Sabah bukan 200 ringgit. Bukan 300 ringgit. Kita ada maruah, kita ada martabat. Masa depan anak-anak kita tentukan. Di setiap persinggahannya, orang ramai yang hadir yang mendengar amanat beliau tidak kira daripada bangsa Bajau, Bugis atau Cina terpesona dengan kata-kata pemimpin itu. Tempoh 2 tahun pemerintahan Warisan Plus ternyata tidak cukup bagi rakyat Sabah. Mereka mahukan mandat diberikan kepada kerajaan negeri sedia ada dipanjangkan. Reformasi pentadbiran yang dibawa Datuk Seri Muhammad Syafiee untuk membina nilai kehidupan rakyat bukannya material semata-mata, ternyata membuka minda dan hati rakyat Sabah tentang pentingnya untuk mempertahankan negeri ini daripada politik kotor Malaya. Bercakap dari hati, keikhlasan beliau dalam perjuangan semakin terselak. Perjuangan Warisan Plus adalah daripada rakyat dan untuk rakyat. Walau peruntukan beratus juta telah disalurkan Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan sawah padi, daerah Kota Belud yang terkenal dengan jolokan jelapang padi masih gagal mengeluarkan hasil yang mencukupi. Itu antara kegagalan ketika pemerintahan Barisan Nasional. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mahu melihat rakyat Kota Belud memperoleh manfaat daripada pembangunan sawah padi di daerah tersebut. Hari ini masalah padi di Kota Belud. Beratus juta sudah Kerajaan Persekutuan salurkan bagi Kota Belud. Irrigation system, pertanian, saluran air, 20 juta sampai ke Kota Belud. Tapi padinya tidak kemana. Hari ini ada padi yang kita makan dari tanaman Kota Belud. Tapi ada juga dari Tawau, di Sempurna, di Kota Kinabalu. Bukan makan padi Kota Belud. Dia makan padi daripada Vietnam sama Thailand. Kita impor beras dari Siam. Kita impor beras dari Thailand. Kenapa kita impor beras dari Siam dari Thailand? Kenapa tanam padi di negara kita tidak boleh tanam? Oh, lagi untung, lagi murah kalau kita impor dari Siam.
Beliau berucap di majlis bersama rakyat Tempasuk di Kota Belud siang tadi. Muhammad Syafiee berkata di bawah kerajaan Parti Warisan Sabah, 10 juta ringgit diperuntukkan bagi menggalakkan rakyat menanam padi bukit di Keningau dan Long Pasir, di mana 100 ekar tanah disediakan bagi membolehkan penduduk kampung menanam padi bukit. Tambahnya, Sabah perlu mengeluarkan beras yang mencukupi dan tidak bergantung kepada import bahan makanan itu. Datuk Seri Muhammad Syafiee tidak gentar untuk berdepan dengan Datuk Seri Anifah Aman di Mahkamah berhubung isu tanah Yayasan Sabah. Ketua Menteri berkata maklumat dan bukti penyelewengan itu akan didedahkan. Beliau diminta mengulas kenyataan Presiden Parti Cinta Sabah PCS Datuk Seri Anifah Aman yang mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap Syafiee selepas pilihan raya. Sebelum ini, Datuk Seri Muhammad Syafiee mendedahkan kontrak 100 tahun tanah milik Yayasan Sabah yang diberikan kepada ahli keluarga Tan Sri Musa Aman dan Anifah pada 2015 dan 2018. Tanah tersebut berkeluasan 11,000 hektar dan 50,000 hektar yang terletak di hutan simpan Kalabakan yang diberi kepada Jawala Plantation Sendirian Berhad dan Rentak Hasil Sendirian Berhad. Kontrak penjanjian tanah itu akan berakhir pada 2115 dan 2118. 50,000 tanah Yayasan Sabah, di situ ada kilang dan kilang itu dimiliki 50%. So dia akan bawa ke mahkamah Dia bawa lah. Tak apalah, bawa pergi mahkamah, kita ada bukti semua. Ya, ROS ada. Registrations of Company, SSM ada di situ, di mana menyatakan siapa pemilik dia. Ya, we have the detail part of it. Datuk Seri Muhammad Syafiee lebih berminat untuk berjumpa pengundi dan fokus untuk menang pilihan raya berbanding berdebat. They can have the debate, but I want to see the voters. All right, thank you. Don't waste the time. He can waste his time. He was a PH member. He jumped over. He's another frog. Itu maklum balas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berhubung cabaran yang disuarakan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali agar Presiden Parti Warisan Sabah Warisan itu dan Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah Datuk Seri Haji G. Nur berdebat mengenai siapa Ketua Menteri Sabah yang lebih baik. Mengenai Manifesto Gabungan Rakyat Sabah GRS, Ketua Menteri berkata manifesto itu mungkin nampak baik, tapi apa yang penting adalah pelaksanaan. Well, whatever gabungan they have said already, one can imagine they can just spell out they are gabungan, but they are not united front to ensure that the interest of Sabahan is there. And we have been very apparent and we have been very blatant in terms of highlighting what is the need and requirement of our fellow Sabahan here. So I think, well, I'm quite sure I think people knows very well. Well, it can look good, but the implementation part is important. You can just spell out how good the manifesto will be. Whether it's attainable, whether it's achievable, is another matter. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata, Warisan Plus sudah melancarkan visi dan misi untuk pilihan raya negeri PRN Sabah ke-16. Visi dan misi Warisan Plus itu menggariskan 5 fokus utama iaitu politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesihatan. Well, we have already spelled out. It's not a manifesto, it's a mission and the visions that we have, just to add up what we have done before. So I think what is important for us to contend, that to ensure that we must, how best we can not only entice investors coming in, develop Sabah downstream, because we have so much to offer in terms of resources. And yet, Sabah is noted to being the poor state in the country. Jabatan Kesihatan Sabah menafikan mesej yang tular mengatakan kononnya pengikut Datuk Seri Muhammad Syafiee dalam ceramah di Kota Belud petang ini dijangkiti COVID-19. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi ketika dihubungi berkata maklumat itu tidak betul. Selamat petang, doktor tidak tahu siapa pengikut yang dimaksudkan yang dikuatiri dijangkiti, maka maklumat tidak betul. Terima kasih, katanya kepada Borneo Today. Semalam tular mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menasihatkan orang ramai tidak datang ke Dewan Kampung Rosok untuk mendengar ceramah Presiden Parti Warisan Sabah itu bagi mengelak daripada dijangkiti COVID-19.
Menurut mesej yang tular, pengikut Muhammad Syafiee dikatakan dikuatiri dijangkiti COVID-19 kerana Semporna dan Tawau kononnya adalah zon merah. Ceramah itu telah berlangsung petang tadi dengan kehadiran Muhammad Syafiee dan mengikut SOP yang dihaskan Kementerian Kesihatan. Sementara itu ditanya adakah Semporna dan Tawau zon merah, beliau turut menafikannya. Tidak, katanya ringkas. Setiausaha Agung Warisan Loreto Padua Junior meminta rakyat Sabah tidak terpengaruh dengan fitnah dan pembohongan yang disebarkan melalui risalah. Sebanyak 200,000 risalah sedang diedarkan pembangkang Sabah bagi menabur fitnah dan memburuk-burukkan pemimpin Warisan Plus sebagai salah satu strategi mereka meraih undi dan menumbangkan kerajaan negeri. Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah Loreto Padua Junior berkata, kesemua risalah itu yang berbentuk serangan peribadi terhadap setiap calon Warisan Plus diedarkan di seluruh negeri. Dalam satu kenyataan hari ini, Loreto menasihatkan setiap rakyat Sabah agar tidak terpengaruh dengan fitnah dan pembohongan yang disebarkan melalui risalah-risalah tersebut. Katanya perbuatan jijik itu menandakan pembangkang di Sabah telah meletakkan taraf mereka ke tahap terendah apabila melakukan serangan peribadi terhadap pemimpin dan calon Warisan Plus. Calon Warisan Plus bagi kerusi Dun Pintasan, Muhammad Safian Saludin mahu menjadi jambatan penghubung kepada rakyat Pintasan untuk menyampaikan suara mereka kepada Ketua Menteri. Anak jati Kota Bulut itu berkata, PRN Sabah kali ini amat bermakna kerana penduduk Pintasan bakal mempunyai suara sendiri selepas ini di dalam DUN. Bagaimanapun katanya amat penting untuk pengundi memberi sokongan kepada Warisan Plus yang akan menjadi kerajaan agar suara mereka lebih mudah didengar. Datuk Seri Safi Abdal itulah mempunyai misi yang besar untuk mensejahterakan rakyat dan kami sebenarnya adalah penggerak. Kami dijadikan landasan untuk turun untuk menyelaraskan we are the executor kepada desire kita punya Ketua Menteri. Saya sangat mengharapkan supaya pengundi di Warisan memberikan sokongan yang kuat, memberikan sokongan yang padu kepada Warisan. Kita mau menang besar, kita mau mengambil alih kerajaan negeri Sabah, kita mau meneruskan agenda-agenda pembangunan yang sebenarnya sudah hadirin yang baru sudah dalam framework, kita akan laksanakan. Muhammad Safian ditemui Borneo Today TV hari ini. Muhammad Safian berkata, kepercayaan yang diberikan Presiden Warisan kepadanya sebagai calon akan digunakan sebaik mungkin termaksud bekerja keras untuk memberikan kemenangan kepada rakyat. Menurutnya, beliau akan berusaha keras memikul amanah rakyat dan merancang untuk menambah baik prasarana di Pintasan yang dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. N8 Pintasan adalah satu adun yang baru, dan saya sendiri mempunyai misi untuk membangunkan Pintasan yang boleh dikatakan ketinggalan dari segi pembangunan. Terutamanya peluang-peluang pekerjaan ada yang di masyarakat kampung di Pintasan ini. Daripada sebelah Kampung Leang hinggalah ke Ulu Kukut di sana, kita akan bangunkan prasarana infra untuk memulihkan generasi baru terutamanya yang ramai yang menganggur, ramai yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk dapat mendapat sumber kehidupan di sini. Ya. Pintasan peluang-peluang dari segi pelancongan. Pintasan mempunyai natural beauty yang boleh kita bangunkan. Kita bangunkan di peringkat global sebenarnya. Tambahnya, masalah air antara yang sentiasa berlaku di kampung itu, justru beliau akan berusaha menyelesaikannya. Sehubungan itu, beliau menyuruh pengundi Pintasan agar berdiri teguh bersama Warisan Plus demi masa depan generasi muda di kampung berkenaan. Itu sebenarnya salah satu masalah di sini. Masalah-masalah infra, basic infra di sini memang
serba kekurangan. Ada yang masih gunakan perigi. Bercakap tentang air bersih ini sebenarnya jauh lagi. Setakat untuk kita dapat menyediakan bekalan air itu satu pencapaian yang besar. Selama ini pemimpin silih berganti, tetapi kita tidak nampak pembangunan yang sama rata di kawasan ini. Kesungguhan Kerajaan Warisan Plus untuk membawa pembangunan di luar bandar memberikan semangat kepada masyarakat Telupit untuk memberi kemenangan kepada calon Warisan Plus Dun Telupit, Felix Saang. Laporannya bersama Jennifer Tugong Michael. Telupit adalah satu daripada 13 kawasan dun baru di Sabah dan terletak dalam kawasan Parlimen Beluran. Warisan Plus menurunkan Ketua Pemuda APCO lulusan Institusi Pengajian Tinggi dari Switzerland, Felix Saang, 46 tahun sebagai calon di Dun Telupit. Felix anak jati Kampung Batu 4 Telupit menghadapi saingan 5 penjuru. Penduduk Telupit Hilmi Abdul Hamid, 50, berharap warisan dapat meneruskan usaha-usaha murni yang dilakukan sebelum ini kerana penduduk Telupit menaruh harapan tinggi agar kawasan mereka dapat dibangunkan seperti kawasan lain. Kalau terutama sekali di kawasan kami ini, kawasan Telupit ini, masalah air adalah antara masalah yang sangat kami hadapi setiap masa. Air bersih di kawasan kampung masih belum ada air bersih, kami masih gunakan air gravity. Jadi ini salah satu masalah yang kami hadapi selama ini di sini. Dan kami nampak daerah-daerah lain seperti kampung-kampung lain telah menerima kemudahan-kemudahan seperti ini setelah Kerajaan Warisan ini mentadbir negeri Sabah. Jadi kami pun ingin menikmati kemudahan ini di kampung kami. Sementara itu, Leong Yusin, 49, berkata beliau amat yakin dengan ciri kepimpinan calon APCO itu dan berharap agar calon tersebut dapat merealisasikan impian rakyat Telupit. Pemilihan Saudara Felix sebagai wakil ataupun calon APCO di kawasan Telupit saya rasa merupakan satu pemilihan yang tepatlah untuk memajukan daerah Telupit ini, sebab dia lagi muda, berkeliber, bersemangat dan mesra rakyat lah. Dia mesra terhadap setiap orang yang dia jumpa. Satu, saya harap kalau bila dia menang di sini, dia dapat membantu kami untuk membina balai bomba. Sebab Telupit sekarang betul-betul perlukan balai bomba itu khususnya. Dan juga kalau boleh dengan kepimpinan yang dia ada, dia boleh tambah lagi itu bank untuk membantu rakyat. Sebab dua benda ini sangat diperlukan di daerah Telupit saat inilah untuk kami sebagai peniaga lah. Bagi Budiman Ruding, 35, beliau menyokong penuh Parti Gabungan Warisan Plus kerana hanya melalui gabungan itu pembangunan di Telupit dapat dilaksanakan. Dan penduduk Telupit perlu tunjukkan kesatuan dan buktikan yang Warisan Plus ini. Kenapa Warisan Plus perlu kita pertahankan? Sebab di mana apa yang kita tahu sebelum ini, Kerajaan Warisan Plus adalah satu-satunya kerajaan yang dapat mengembalikan hak-hak rakyat Sabah, iaitu melalui tuntutan MM63. Jadi bila kita cakap parti-parti, ialah mungkin parti sebelum ni macam UMNO yang bertanding di sini, PBS yang bertanding di sini, kita sudah tahu dorang ni bukanlah parti yang yang lokal. Maksudnya lokal memang lokal, tapi diorang punya perlu mendapat arahan ataupun perlu mendapat kebenaran untuk bertanding daripada Semenanjung. Maksudnya kuasa masih dipegang oleh pihak Semenanjung. Lain daripada yang warisan itu sendiri, Warisan Plus, di mana keputusan ataupun kuasa itu kita nampak jelas memang Sabah yang pegang. Maksudnya keputusan itu semua Sabahan yang pegang. Jadi bagi saya Warisan Plus terbaik untuk pembangunan Sabah. Untuk daerah Telupit ini khususnya.
Masalah air bersih dan keperluan untuk memiliki balai bomba sendiri merupakan permintaan rakyat Telupit sejak bertahun-tahun lamanya. Namun jika kita melihat gambaran yang lebih besar, daerah kecil ini hanya mempunyai satu cawangan bank, satu cawangan KFC, keadaan jalan yang masih belum diturap dan selebihnya hanya rakyat Telupit yang tahu keadaan sebenar kawasan ini. Persoalannya, apakah yang dilakukan oleh pemimpin sebelum ini? Jennifer Tegung Michael, Telupit, BTTV. Warisan Plus menurunkan 3 muka baru di Dun Kawang, Pantai Manis dan Limbahau Papar. Setiap daripada mereka mempunyai kepakaran dan pengalaman untuk melaksanakan misi dan visi bagi memperbaiki sosioekonomi dan taraf hidup penduduk di kawasan masing-masing agar lebih baik berbanding sebelum ini. Berlatar belakangkan profesionalisme dan kepimpinan dalam meneraju jabatan-jabatan kerajaan penting negeri Sabah selain pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, Datu Yahya Awang Kahar dipilih Parti Warisan Sabah bertanding di kerusi N29 Pantai Manis dalam persaingan 5 penjuru. Yahya adalah seorang jurutera yang pernah diberi tanggungjawab memikul tanggungjawab sebagai Timbalan Pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah dan Pengarah Jabatan Pengairan Saliran Sabah. Menurut Yahya, Pantai Manis boleh dijadikan sebagai hub pendidikan berikutan kedudukan geografinya yang strategik antara ibu negeri Kota Kinabalu dan daerah-daerah di bahagian pedalaman Sabah. Hub pendidikan juga berkeupayaan merancangkan pertumbuhan ekonomi tempatan. Yahya berkata cadangan untuk mewujudkan pusat pengajian tinggi bertaraf universiti telah pun dibincangkan di peringkat negeri oleh Kerajaan Warisan sebelum ini sebagai penambahan Universiti Malaysia Sabah yang sedia ada. Calon Parti Warisan Sabah Dun Kawang Musli Sapan mempunyai pengalaman selama 36 tahun dalam sektor pengurusan pembinaan melalui Syarikat Pelaburan Pembangunan Hartanah Sabah Urban Development Corporation SUDC. Pengalaman itu akan digunakan untuk memperjuangkan cadangan pembukaan lebih banyak aktiviti ekonomi di kawasan Dun N28 Kawang. Musli yang berkelulusan Ijazah Sarjana Sains Politik dari Universiti Terbuka Malaysia dan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran dan Perniagaan dari Bolton Institute, United Kingdom bukanlah asing kepada masyarakat di Kawang. Beliau adalah anak jati di Kawang. Musli berkata harus pembukaan kluster ekonomi baru termasuk rumah-rumah kedai harus dibuat untuk membolehkan golongan muda membuka perniagaan mereka. Pada PRN Sabah 26 September ini, Musli ditentang 4 calon lain. Calon warisan di Dun Limbahau, Datu Juil Noatim berkata perubahan lanskap pembangunan dan penyediaan kemudahan asas untuk lebih 20,000 penduduk Limbahau adalah diperlukan. Juil yang juga timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah tidak asing kepada penduduk Limbahau kerana aktif dalam pelbagai program kemasyarakatan. Pengalamannya sebagai pemimpin pembangunan masyarakat sebelum ini menjadi bekalan kepada beliau untuk mendekati, mendengar dan memahami nadi rakyat, apa yang rakyat mahukan untuk dibantu dan diperjuangkan. Replika logo warisan dirosakkan. Replika logo Parti Warisan Sabah di bulatan Jalan PPNS 1 dirosakkan individu tidak bertanggungjawab kira-kira pukul 1.15 pagi tadi. Perbuatan tersebut disedari pengawal di bangunan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS yang cuba mengejar suspek namun gagal. Perbuatan suspek yang menggunakan jaket berwarna hitam dan menaiki motoka berwarna putih bagaimanapun berjaya dirakam oleh pengawal berkenaan. Turut ditemukan ialah serpihan kayu pemukul baseball yang dipercayai digunakan oleh suspek. Logo berkenaan dipasang penyokong warisan Sabtu lalu selepas hari penamaan calon PRN Sabah sebagai salah satu cara memeriahkan kempen. Ketuhadan Misomo Toko Vago.